Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر وربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita semua sampai malam ni. Dan alhamdulillah Allah bagi umur panjang sampai malam ni dengan dikurniakan sekali nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan berkekalan nikmat iman dan juga nikmat Islam sampailah kita mati bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Timah, muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan tak lupa juga kepada rakan media saudara Nal Rashid daripada Kalam Ilmu Studio. Baik tuan-tuan, semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak pergi lebih lanjut tuan-tuan, seperti biasa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga keberadaan kita pada malam ni diambil timbangan amal kebaikan yang melayakkan kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah mudah-mudahan kita layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan sambung pengajian kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan berkenaan dengan dosa besar. Pada muka surat yang ke-23, dosa yang kedua iaitu dosa meninggalkan solat. Dosa besar yang kedua dalam kitab Mukhtasar Al-Kabair iaitu dosa meninggalkan solat, ataupun bahasa orang kita tinggal semayang. Baru tak sat je tu imam kita baca ayat ni, iaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Baik, solat merupakan ibadah yang wajib kepada umat Islam. Satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara Allah panggil Nabi mai jumpa dia. Ketika mana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Allah panggil Nabi naik atas jumpa Allah. Allah bagi kefarduan solat yang mana kita belajar, kita tahu asal solat 50 waktu. Sampai ke tingkat turun Nabi turun sampai ke tingkat Nabi Musa AS lantai yang ke-6 tu, langit yang ke-6. Nabi Musa tanya berapa 50 waktu, jangan pergi minta kurang lagi. Pergi minta kurang kata. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun sampai tinggal daripada 50 waktu tinggal 5 waktu.
Tu pun Nabi Musa tanya lagi, berapa tinggal? 5, tak boleh 5 pun, hampir minta kurang lagi. Apa kata Nabi? Segan dah. Kan segan dah. Tapi hebatnya, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita menunaikan solat 5 waktu, pahala dia ibarat kita menunaikan solat 50 waktu. Akan tetapi bila kita ungkap perjalanan Isra' dan Mi'raj, bagaimana Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad suruh pi habaq, minta kurang lagi, betul. Apa yang Nabi Musa cakap tu sebenarnya betul. Rupanya umat kita ni tak larat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak larat. Walaupun katanya tinggal 5 waktu, nampak macam sikit tapi berat nak buat. Dia bukannya berat sebab tak mampu, tak larat, lumpuh apa semua, tak. Tapi umat Nabi Muhammad, umat yang akan disibukkan dengan urusan keduniaan. Itu salah satu asbab. Disibukkan dengan pelbagai hal dan perkara. Kita tengoklah seharian hidup kita, tuan-tuan. Banyak masa habis tang mana. Tak usah tengok orang lain. Kita suka tengok diri kita sendiri. Tak usah tengok orang lain. Tengok balik diri kita, sehari ni habis tang mana banyak. Celek mata tadi pagi. Bangun pagi tadi dia lebih kurang pukul 5.30. Pukul 5.30 bangun pagi sampai ke lani pukul 7.56. 4 minit lagi pukul 8. Banyak masa habis tang mana? Cek balik. Tu yang kita pernah sentuh hari tu, tuan-tuan, handset kita ada kan? Handset. Kita semua ada handset. Masing-masing handset, tuan-tuan tahu tak, dalam handset kita ada aplikasi, mana handset pun lagu tu mesti ada. Kita boleh trace, kita boleh cek berapa banyak aplikasi yang kita layari dalam masa sehari ataupun dalam masa seminggu. Tuan-tuan boleh trace, cek tengok handset kita ni berapa jam kita duk tengok. Kalau macam saya duk pakai Samsung ni, tuan-tuan, sama dengan Zairul yang baru main ni. Main lambat sikit hari ni dia. Ada Samsung apps, dia boleh tengok bagaimana berapa jam kita layari Facebook, berapa jam Instagram, berapa jam TikTok, berapa jam. Kalau geng-geng veteran ni, banyaknya geng-geng veteran Facebook lah. Kalau geng-geng muda ni banyaknya TikTok, Instagram. Nah, tu depa punya muda. Hak berjenis baca banyak, baca jenis berita apa semua, Twitter. Dah gitu. Cek balik berapa jam. Kita tengok. Ni saya cerita saya lah. Facebook saja, tuan-tuan, seminggu 17 jam. Seminggu. Tu baru Facebook seminggu. Bayangkan 17 bahagi dengan 7. Lebih kurang sehari 3 jam. Lebih kurang 2 ke 3 jam. Tak masuk lagi hak Instagram. Tak masuk lagi hak apa nama TikTok ke apa. Macam Bang Nal kita ni, dia buat TikTok live. Kalau kuliah macam ni, dia buat TikTok live, tuan-tuan. Bagus. Dia menggunakan medium TikTok untuk buat kuliah secara live ni. Tengok dia buat TikTok ni. Kira bukan TikTok ni, bukan orang tengok gedik-gedik saja, bukan gelek-gelek saja, tuan-tuan. Kuliah pun ada, dia buat. Kan? Dia tengok dia buat. Live sekarang. Betul? Nah, dia kata. Tuan-tuan. Kalau kita layari benda tersebut dalam benda perkara kebaikan, okey, alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok Facebook duk kata macam-macam ke orang, kan sebulan ni kata ke orang saja. Sebulan ni kata ke orang saja, tuan-tuan. Nilah hang undi dapat nilah hoi apalah, semua kelak. Nak, tuan-tuan, dalam sebulan. Jadi, tuan-tuan, kita boleh cek balik. Sebab tu Nabi Musa kata apa? Tak boleh. Hampir minta kurang lagi, 5 waktu pun tak boleh. Berapa ramai orang dalam 5 waktu yang tak mampu nak buat semua waktu. Tuan-tuan, ada satu kajian, saya tak ingat tahun bila,
80%, 70 ke 80% umat Islam di Malaysia tak solat, tak semayang. Itulah wasilah. Ada pula orang yang baru-baru ni 2 minggu sudah ke apa, yang dia buat keluar satu kenyataan, dia orang kaya, dia influencer lah, kira dia terkenal lah dalam Malaysia. Dia kata apa, saya ni semayang tak apa sangat, tapi saya buat benda lain kok baik. Benda baik lain, contoh dia kata, semayang saya kurang, saya tak, memang mengaku saya tak jaga semayang, dia kata lagu tu. Tapi saya buat kebaikan kok lain, saya banyak sedekah, saya banyak buat benda-benda kebajikan, dia kata tu. Dia kata kalau semayang pun tak jaga kebajikan, malah bersedekah apa semua tak guna juga. Nampak? Terbalik kurangnya pemikiran. Tu orang tak mengaji. Kalau orang mengaji, dia tak kata lagu tu. Lah ni banyak hak jenis keluar media-media sosial, banyak hak jenis tak mau mengaji. Bukan kita kata kita pandai dok tuan-tuan. Kadang-kadang kalam mereka tu, hampa tu dah terkenal. Hampa bawa keluar kalam lagu tu, nanti berapa ramai orang akan ikut hampa punya kalam, hampa punya kata-kata tu. Contoh dia bawa keluar kenyataan apa? Saya memang mengaku saya tak jaga semayang, tapi saya rajin sedekah. So tak apa kot rasanya. Tak boleh. Hang sedekah bila sehari RM1,000 kat Masjid Timah sekalipun, tapi tak semayang, jahanam. Habis. Dia kena faham benda yang lebih aula, wasilah. Salat perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal kubur sekalipun nanti perkara pertama yang akan ditanya berkenaan dengan semayang. Kalau semayang lulus, luluslah. Kalau semayang gagal, jam semua. Pilah umrah setiap kali bulan 12. Pilah umrah setiap tahun. Sedekahlah setiap hari sekalipun, tapi semayang tak semayang, habis. Dia bawa keluar kalam lagu tu. Banyak lagi. Kemarin dulu bawa keluar ada seorang, kemarin dulu ke apa, seorang perempuan duk main-main pasal neraka Allah. Duk main cerita jom kita masuk neraka, tak apa. Jangan duk cakap lagu tu. Benarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tak dapat lihat dahsyatnya, kengerian, kedahsyatan neraka. Sebab tu manusia sewenang-wenangnya bercakap berkenaan dengan neraka. Sebab tak bisa tengok. Kita ni sabit, manusia ni sabit, tak bisa tengok neraka je. Tu yang mereka berani juah. Boleh faham kot bahasa juah tu. Sebab tak bisa tengok neraka, sebab tu mereka berani juah dengan neraka. Sembang lebih kurangnya. Hampa ingat main-main ke? Azab neraka yang paling ringan, otak mendidih, perut terburai, hak tu yang paling ringan. Tak usah duk main lah pasal neraka. Tapi dah bila seorang yang ada nama di media sosial, terkenal di kalangan selebriti, dia buat keluar kenyataan lagu tu, habis. Suka hati je main benda lagu tu. Jangan. Terutamanya berkenaan dengan perkara ibadah, solat dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut ni berkenaan dengan dosa meninggalkan solat. Allah sebut dalam surah Al-Maun. Tadi Tok Imam kita baca rakaat yang pertama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang semayang. Semayang pun kena celaka. Sebab tu jangan berhenti tang situ, sambung lagi. Kalau berhenti tang situ, orang salah faham, dengar cerita sekerat. Celakalah bagi orang lil musallin, bagi orang yang solat. Sabada yang dikatakan celaka tu, semayang tapi kena celaka. Fawailul, wail tu tuan-tuan dalam tafsiran, wail tuan-tuan buka dalam tafsiran Ibnu Katsir ke, beberapa pandangan ulama tentang wail. Yang pertama, wail itu bagi orang semayang, dikatakan wail itu adalah celaka, kata Allah. Maksudnya Allah marah, Allah murka, Allah keji dia. Celaka. Wail yang pertama. Wail yang kedua dikatakan ulama mufassirin, ulama tafsir kata apa? Wail itu adalah neraka wail. Neraka wail. Okey, itu wail yang kedua.
Tafsiran yang ketiga, wail itu apa maksud wail? Fawailul lil musallin. Wail itu yang ketiga, satu lembah di dalam neraka. Satu lembah di dalam neraka yang terletak di antara dua gunung dalam neraka, yang mana golongan-golongan yang Allah mention dalam Quran kena masuk dalam tu, mereka masuk dan cairlah gunung tersebut menutupi mereka. Itu wail. Dan kalimah wail itu bagi orang yang semayang. Siapa dia bagi orang yang semayang? Dia semayang tak? Ya semayang, tapi kena wail. Iaitu alladzina hum an salatihim sahun. Bila semayang, dalam semayang mereka menunaikan dalam keadaan sahun, lalai. Bukan tak semayang ni. Yang kena neraka wail ni, yang kena celaan ni, celaka daripada Allah ni adalah golongan yang semayang. Bukan tak semayang-semayang. Tapi semayang mereka lagu mana? Semayang mereka sahun. Apa itu sahun? Yang ni. Sahun itu bermaksud mereka sengaja melengah-lengahkan solat. Tuan-tuan, bukan tak semayang, semayang. Tapi semayang ni dia tak belakang sekali, tak lah sekali. Sebab itu tak heran tuan-tuan, bagaimana amaran Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam surah Al-Ma'un ni Allah mention tahu tak? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ini perangai orang munafik. Orang munafik ni semayang depa tak belakang, depa buat benda hak lain dulu. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam surah Maryam ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Surah Maryam ayat 59. Apa yang Allah Taala sebut? Keturunan manusia ni dia diganti-ganti. Dan akan ada keturunan manusia ini mereka yang khalfun adaa'us salah. Mereka mencuaikan semayang. Hak golongan mencuaikan semayang ini jugalah yang akan wattaba'us syahwat, akan ikut hawa nafsu. Tuan-tuan, kalau diri kita ni banyak ikut nafsu syahwat, benda yang pertama kita kena diagnose ataupun cek balik, analisa balik diri kita. Nombor satu, cek semayang kita. Tak usah tengok orang lain, tengok diri kita. Kalau kita ni banyak dah buat maksiat, ikut layan hawa nafsu, waktu tengok handset, tengok benda-benda loklak, tak pun tengok benda-benda yang lara. Tengok handset, kata ke orang, tengok handset, tengok benda lucah, tengok maksiat, tengok arak orang, tengok benda lara, mengata ke orang apa semua. Tu baru tengok handset punya pasal. Tak kira hubungan dengan jiran apa semua lagi. Kalau hak jenis kaki duk tengok ataupun kaki duk melayan hawa nafsu, tuan-tuan, benda pertama yang dia kena cek, tak lain tak bukan semayang dia. Allah Ta'ala sebut khalfun adaa'us salah wattaba'us syahwat. Ikut hawa nafsu. Cek balik semayang. Cek balik semayang ni bukan cek kata semayang tak semayang. Tak, tuan-tuan. Tak semayang tu telah dah. Yang selalunya yang mengikut hawa nafsu bagi golongan orang yang semayang ni, dia cuai dalam solat. Cuai macam mana? Yang pertama, waktu semayang. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ada 5 waktu yang fardu. Cek balik waktu solat tu. Adakah kita golongan hak ni? An salatihim sahun. Letak semayang belakang-belakang. Sahun ni tuan-tuan dalam tafsiran banyak. Yang pertama dia sengaja letak semayang belakang-belakang. Yang kedua juga sahun ni juga dikatakan semayang tapi semayang tak khusyuk. Semayang dia tak fokus. Tengah semayang duk teringat cakotiau lagi nak makan. Tengah semayang duk fikir macam-macam. Ada yang duk main saham, tengah semayang duk fikir saham. Ni nak buy ke nak sell ni? Tengah semayang. Waktu lain tak terfikir. Waktu semayang juga dia fikir. Tengah solat.
Sebab tu Allah Ta'ala sebut juga golongan munafik berkenaan dengan solat ni lepas tu. Alladzina hum yura'un. Bila semayang pun dia nak bagi orang tengok. Tuan-tuan, sebab tu golongan munafik ni semayang memang panggil lagu tu. Boleh buka surah An-Nisa ayat 142. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang munafik ni, mereka suka nak tipu Allah. Tapi sebenarnya Allah yang lebih cerdik. Kan? Dan golongan munafik ni, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka semayang dalam keadaan kusala, malas balak. Peninggan dia semayang. Kalau semayang pun yura'unan nas, dia nak bagi orang tengok dia. Orang tengok dia baru semangat nak semayang. Kalau seorang-seorang semayang, penyegan. Dan Allah Ta'ala sebut, mereka kalau semayang sekalipun, memang nak bagi orang puji. Lagu tu. Dan mereka ni ingat Allah sikit saja. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Surah An-Nisa ayat 142. Tuan-tuan, bagaimana amaran Allah berkenaan dengan orang semayang, tapi dia letak semayang belakang. Dia letak semayang lalah minit. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu cerita, ada seorang lelaki yang kita pernah cerita ada benda ni. Yang dia kematian saudara perempuan dia. Kematian saudara perempuan dia. Kemudian waktu pergi kebumikan jenazah saudara perempuan dia tu, dikatakan dia punya wallet tertinggal dalam tu. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Kabair Hak Besar. Ni nipis dalam kitab Kabair Hak Besar. Tuan-tuan boleh cari di kedai Hasani pun ada. Hak Besar, hak tebalnya. Diceritakan oleh ulama salaf. Kemudian simpan-simpan ke bumi apa siap semua, balik rumah. Balik rumah, on the way nak balik rumah, baru teringat, beg duit tinggal. Dia pun patah balik. Kan patah balik nak pergi ambil balik beg duit dah. Kalau kita tak patah balik dah. Kalau tinggal beg duit dalam kubur, beg pergi dia duduk diam dalam tu lah. Kalau kita lah. Nah, paksu pergi korek balik kat liang. Tak korek dah, beg pergi kat dia, duduk diam dalam tu, pergi balai polis report kata hilang sudah. Kan. Tapi mungkin kubur sini tak sama, kubur belakang ni tak sama di Tanah Harap. Kan kita jenis satu di sana, dia jenis satu tu banyak. Buka banyak lapis. Habis buang buah orang lain, buang orang lain. Sebab tu tak berapa ada masalah tentang tanah perkuburan ni. Macam kita kalau hak satu tu dia sampai ke kiamat dia. Hang ubah pakai keturunan dia nanti pergi jumpa YB apa buat banner kain rentang, kembalikan kubur Tok Wan kami. Ni tu. Kita punya tanah style tu, tanah perkuburan kita. Tapi kalau di Tanah Harap dia tak. Habis buang, korek, buang. Pernahlah masuk sekali dulu. Ketika sahabat saya meninggal waktu di Al-Azhar dulu, dia meninggal. Baru kita masuk bawah, lagu ni rupanya tanah perkuburan depa. Kita duk nampak kita punya style korek lagu tu, depa ada buka pintu turun bawah di dinding, di liang depa buat liang, habis buang, ganti orang lain, ganti orang lain. Gitu. Jadi budak ni pun dia buat benda yang samalah, pergi balik kat kubur kak dia, saudara perempuan dia tu. Waktu ketika mana dia tengah duk gali balik tu, api sedang membakar jenazah kak dia. Api tengah duk bakar badan kak dia. Dan api itu menyambar tangan dia sendiri. Dia pun kalut balik lari, jumpa mak dia. Dia ringkaskan cerita. Dia kata buat mak dia, mak nak tanya kak ni lagu mana dulu? Ni bahasa kita nah tuan-tuan. Kak ni macam mana dulu? Awak pula tanya lagu tu, kak ni baru sudah pi. Hang duk tanya soalan pelik-pelik pasal apa? Tak, ni nak tanya ni, kak pangai dia lagu mana dulu ni? Kak hang tu anak yang sangat baik. Tak cakap betul-betul mak oi, cakap betul-betul. Kak ni lagu mana dulu? Kak hang ni baik, cuma satu je perangai yang dia duk ada. Apa dia perangai kak? Dia sengaja melengah-lengahkan sembahyang.
Sampai kadang-kadang semayang waktu tu masuk waktu lain baru dia buat. Dia bukan tak semayang tuan-tuan. Semayang. Dia sengaja melengah-lengahkan solat. Kadang-kadang waktu solat tu masuk waktu lain. Banyak dah orang kita dah buat ni. Ya tuan-tuan. Tambah-tambahan tengok panggung wayang. Tengok panggung wayang cerita Meka Matu. Kan ni orang budak-budak duk gila Meka Matu. Gambar start pukul 2.30 tulis tang situ 2.30. Dia sampai panggung wayang pukul 2 suku. Tak semayang lohok lagi. Tak semayang lohok lagi. Nak pergi semayang tak mau. Cerita start 2.30. Dia pun pergi masuk turis. Masuk panggung wayang. Masuk. Cerita bukan start 2.30 pun, tulis 2.30. Sekejap lagi dia iklan apa semua, start 2.45. Habis cerita ngam-ngam 4.40. Asak masuk dah. Betul tak? Asak masuk dah. Lohok tadi semayang ada. Tak apa, sekejap kita semayang sekali kampung, sekali ngasak. Ni sahun. Banyak tak duk buat? Ya banyak orang duk buat. Anggap benda tu ringan. Game bola. Main bola di padang friendly, Masjid Timah lawan dengan Masjid Papan contoh. Start bola pukul 5. Hak main lambat apa semua, tak dan stretching apa, semayang ya? Tak apa, sekali lepas semayang, lepas kita main kita semayang. Kan? Tak semayang, habis bola apa semua apa dia 6.45 pukul 7. 10 minit masuk maghrib. Tak apa, kita semayang sekali maghrib lagi. Tuan-tuan tak? Ni dia katakan sahut. Dan perempuan tersebut dalam kubur lagi kena bakar saudara perempuan tu. Mak dia kata apa? Kau hang ni bukan tak baik, tapi satu perangai dia duk amai. Iaitu dia sengaja melengah-lengahkan semayang sampai masuk waktu yang lain. Tuan-tuan. Dan diriwayatkan juga perempuan tadi bukan sengaja Allahumma salli alaihi wasallam. Dia bukan saja melengahkan semayang. Dia ada satu lagi perangai. Dipanggil namimah. Apa itu namimah? Suka bawa mulut, suka cerita kat orang. Cerita buruk orang. Dia pergi kat dia ni, dia cerita kat dia ni. Dia pergi sini, dia cerita kat dia ni. Dia pergi kat ni, dia cerita kat ni. Namimah. Mengadu domba. Golongan tersebut, mana ada perangai namimah ni tuan-tuan, tak layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara perangai yang diharamkan ataupun golongan yang diharamkan masuk syurga Allah, golongan namam, iaitu bawa mengadu domba, namimah, bercerita buruk orang. Ni aku cerita kat hang seorang ni, hanya cerita kat orang. Dia pergi kat orang ni, aku cerita kat hang seorang. Hang nak tahu tak? Tu Ustaz Fairuz tu, hang nak tahu tak? Dia pergi. Dia pergi kat dia ni pun, hang nak tahu tak? Hang nak tahu tak? Tu, golongan tu. Sonok cerita buruk orang. Golongan tu haram syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, tuan. Dan diriwayatkan juga tafsir daripada ayat di atas. Ada juga ulama yang menafsirkan sahun itu golongan yang semayang, tapi semayang kalut. Semayang kalut, sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Semayang tapi semayang laju kemain. Laju sampai apa? Tanpa menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan baik. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulan fa shalla fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda wa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala irji' فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Diceritakan oleh Abu Hurairah, satu hari Nabi masuk masjid, kemudian adalah seorang lelaki masuk masjid,
Waktu tu Nabi tengah duduk sama-sama ramai-ramai. Orang tu masuk masjid, kemudian dia solat. Habis solat, dia jumpa Nabi, dia bagi salam kat Nabi. Bila dia bagi salam dekat Nabi, Nabi kata, hampir semayang lain. Hampir semayang lain, bangkit pergi semayang lain. Nabi kata kat dia. Padahal dia baru sudah semayang. Dia baru sudah semayang, dia mai jumpa Nabi, dia salam kat Nabi, Nabi kata, hampir semayang lain. Kawan pun bangunlah, buatlah semayang lain. Dia mai balik kat Nabi, Nabi kata benda yang sama juga. Bangun pergi semayang lain. Sampai benda tu berlalu selama 3 kali. Kan lam tusalli thalathan, 3 kali. Kemudian, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kemudian habis-habis semayang, dia pergi jumpa Nabi. Sampailah 3 kali dia jumpa Nabi, Nabi bagi tahu benda yang sama. Nabi kata, hang bangkit pergi semayang lain. Dia pun kata, ya Rasulullah, aku dah tak tahu dah nak semayang lagu mana lebih baik. Tara ni je aku reti semayang. Ajaklah aku. Kan? Maka dia pun kata kepada Nabi, ajarlah aku macam mana nak semayang. Kan? Macam mana nak semayang lebih baik daripada hak mana aku semayang tadi. Tuan-tuan, benda semayang ni memang kena mengaji. Kan, kadang-kadang kita rasa tak mau nak mengaji benda ni, rasa ringan. Bukan kita lah, mungkin orang lain lah. Tapi ada sebahagian orang lagu tu, benda lain dia sibuk nak mengaji. Tak ada masalah benda lain nak mengaji, belajar. Contoh saya bagi contoh. Kelas memahami market saham. Contoh. Marketing, macam mana nak tahu carta pergerakan waktu bila dia retracement, waktu bila nak sell, buy, waktu bila nak ni, dia ada kelas. Kelas tu tuan-tuan bukannya murah, mahal. Contoh, orang sanggup bayar, beribu orang sanggup bayar. Buat grouping untuk memahami market semasa, contoh. Kan saya sebut ni sebab member pernah ajak, jom Fairud, awak jom join kelas saham. Berapa duit? 750. 750. Tahu dia Dia kata ni murah ni sebab kita ambil grouping banyak. Kalau hang buat grup ataupun individu, satu kepala dia charge 3,000. Tu dia kata betul ke? Rupanya memang betul. Nak memahami, tambah-tambah geng-geng trading ni. Geng-geng trading, saham online apa semua ni, dia pun sanggup pergi kelas beratus-ratus ribu ringgit tu. Nak memahami carta, engulfing apa semua benda tu, saya pun tak faham. Kan nak memahami SNR, support and resistance. Kelas tu saja tuan-tuan, beribu. Tanya balik, halah, hang belajar benda ni, nanti hang aplikasi, hang dapat lebih daripada tu. Tak apa, hang nak mengaji, banyak. Tapi bab solat pun mengaji dah juga. Ni sampai baca waktu rokok pun tak tahu nak baca apa. Awak tak hati pula Subhana Rabbil Azim. Faham dah Subhana Rabbil Azim tu apa dia? Hang punya faham engulfing apa semua tu SNR hang boleh faham. Pasal apa yang Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la hang tak faham? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Rukun tuan-tuan. Faham tak? Kan tanya. Hak orang duk masuk engulfing apa semua tu. Tak ada masalah. Hang kalau hang pulun yang ni pulun, tapi bab ibadah pun pulun juga. Jangan tinggal langsung. Yang ni hang pulun sanggup bayar kelas ribu-ribu ringgit, mai tahsin solah, tahsin ibadah, buat secara percuma, balok nak pi. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang sanggup bayar untuk tahsin surah Fatihah. Tahsin surah Fatihah saja. Buat free pun orang tak mai. Tahsin ibadah, memahami apakah perkara rukun, sunat lama'at, sunat hay'ah. Memahami permasalahan dalam solat, kalau imam tertinggal ni apa yang kita kena buat, kalau kita tertinggal ni apa yang kita kena buat. Apakah perkara makruh, perkara haram apa semua. Mau mengaji tak benda tu? Tapi ramai yang tak mau mengaji. Tapi bab lain sanggup berbayar, tu yang salah tu. Tu yang kita kata, nak pulun nanti pulun, tak ada masalah. Kita tak marah nak masuk kelas saham ke, bisnes apa online ke. Falyatafaddal, silakan. Tapi bab ibadah jangan lupa. Perkemah ibadah.
Terutamanya berkenaan dengan solat. Sebab benda tu yang dia tanya dulu. Dia tak tanya saham hang sehari boleh berapa ratus dolar. Dia tak tanya benda tu. Ustaz, saya memang duk main saham ni tiap-tiap hari saya duk sedekah. Betul yang sedekah infak guna duit saham hang tu. Tapi perkara yang pertama yang disoal adalah berkenaan dengan solat. Kalau solat hang gagal, hang simpanlah hang punya sedekah tu, Ustaz. Tu yang kita duk mention benda lagu tu. Sebab tu Nabi bila dalam hadis ni, apa benda nak habaq kita? Kena belajar. Walau dia duduk semayang tak? Ya, duduk semayang. Dia duduk puasa selama ni, dia duduk puasa semayang, betul dah. Dia pergi jumpa Nabi, Nabi kata apa? Hampir semayang lain, hampir semayang lain, hampir semayang lain. Nabi kata 3 kali, benda yang sama, pergi semayang lain, pergi semayang lain. Lalas dia kata apa? Tak tahu dah nak semayang lagu mana. Okey, Nabi ajak dia. Nabi kata apa? Bila hang semayang mula-mula, fakabbir, takbir. Takbir, Allahu Akbar. Lepas tu baca apa tuan-tuan? Baca surah Fatihah. Lepas habis baca surah Fatihah, Nabi kata apa? Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah surah-surah yang hang boleh baca, yang mudah-mudah aja. Jelas tak? Contoh habis Fatihah, waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mudah? Inna a'tayna. Inna a'tayna. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca. Allah, ustaz imam ni kalau dia naik jadi imam tak inna anzalna inna a'taina di ila fi quraisy dia. Rakaat pertama. Rakaat kedua tak kulhu qul a'udzu bin nas idza ja. Saya pun boleh jadi imam. Naik jadi imam. Kan Nabi pun kata iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca yang mana hang rasa mudah bagi hang, baca. Tu je sebenarnya. Baca. Jangan duk anggap baca surah kulhu, asyik-asyik kulhu. Dah, jangan ada dalam pemikiran pemahaman kita membanding bezakan surah ni koman, koman boleh faham bahasa koman no. Surah ni koman, surah ni kia kemah. Hang imam ni kalau boleh baca surah ni kemah dia. Kalau baca kulhu, imam ni kia cerai. Tak, jangan. Semua ayat Allah Ta'ala penuh dengan barakah. Semua ada kelebihan masing-masing. Baca, Nabi kata apa? Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Yang tu. Baca, yang rasa mudah baca tu mudah baca. Kan? Kemudian Nabi kata apa? Thumma ruka'. Dan apabila hang rokok hatta tatma'inna raki'an. Kena ada tamakninah lah. Rokok tu, tamakninah, duduk sat. Kan? Tak payah duduk pak. Jangan duduk depan rokok terus naik. Baca subhana rabbil azim. Subhana rabbil azimi wa bihamdih pun boleh. Subhana rabbil azim saja pun boleh. Tak mau baca subhana rabbil azim, nak baca subuhun qudus wa rabbul malaikat wa ruh pun boleh. Tak mau baca apa pun boleh. Tapi jangan lepas tak baca terus naik. Allahu akbar sami Allah. Tunggu sat dulu. Dah lalang rokok bacalah, benda boleh pahala. Benda sunat baca. Nak baca subhana rabbil azim sahaja pun boleh, subhana rabbil azimi wa bihamdih tambah pun boleh. Tak ada masalah. Kena tamakninah. Tunggu sat. Betul? Nabi kata apa? Summarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Waktu sami'allahu liman hamidah pun tamakninah juga. Duk sat, jangan terjun terus. Dia ada perkara-perkara sunat. Perkara-perkara yang menyempurnakan rokok. Apa perkara yang menyempurnakan rokok? Waktu rokok tu tangan letak di lutut. Belakang bagi sama. Tak perlu bongkok sangat, tak perlu pacak naik sangat, bagi sama. Kalau letak ayak tu kira pi belakang pundak, pi depan pundak, duduk tegak-tegak. Apa perkara lagi sunat waktu rokok? Jari letak kat tangan, kat lutut tu buka. Waktu letak di kepala lutut tu, buka jari tu. Mata tengok tempat sujud. Kenapa tengok tempat sujud? Supaya kita nak fokus. Kalau tengok merewang merata, sekali dia mula tengok kaki kawan. Oi, tak potong kuku.
Kan dia pergi tengok kuku kawan sebelah dah. Oh tak potong kuku. Hari ni Jumaat nampak sangat dia tak buat sunnah potong kuku. Dia pergi komplain tengah semayang tu pula. Kan punya banyak cekadak lagi. Weh kuku hitam. Kan. Dah sungguh. Kalau tak fokus. Tak. Sebab tu bukan. Salah tak tuan-tuan. Mata kita tengah semayang tengok depan. Tak salah. Tak ada lah haram. Tak ada membatalkan solat. Tengah rokok tuan-tuan nak tengok tempat-tempat kiri kanan. Tak ada masalah. Cuma kita fokus satu tempat supaya kita khusyuk. Dia main fokus dalam semayang tu. Macam tengah semayang. Kan. Disunatkan, mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi disunatkan tengok tempat sujud. Tapi dia tak mau tengok tempat sujud, dia tengok depan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma takut hilang fokus. Hilang khusyuk dalam solat. Yang tu. Ini clear. Nah? Baik. Kemudian rokok. Habis rokok, i'tidal. I'tidal pun sama. Waktu i'tidal Nabi kata apa? Ta'dila qa'iman. Kemudian hang sujud. Sujud pun sama. Kena ada tamak ninah. Yang jadi masalah dia ni, apa dia? Dia tidak ada tamak ninah. Kalut. Semayang orang kata apa? Semayang patuk ayam. Bahasa kita lah, semayang patuk ayam. Naik turun laju. 4 rakaat. Semayang hanya 1 minit 10 saat. 4 rakaat tu. Tu 4 rakaat. Habis semayang dia kata apa? Orang tanya dia, wih, laju semayang. Berapa lama semayang dah? Aku dah semayang 65 tahun kot. Kan? Setakat asar, maghrib, isyak tak ada hal lah. Subuh, seminit. Kan? Tak baca doa kunut. Doa kunut benda sunat. Kan? Hak jenis ekstrim sikit, tu bid'ah. Nah, ambil. Kan? Rokok benda sunat, hang kena belajar. Bacaan dalam sujud, bacaan dalam rokok, itu semua sunat. Tak payah baca. Oh, kemai kawan pun. Tampak dah ibu orang tahu. Dah lalang semayang, buatlah benda lagu tu. Tu kata sibuk benda lain, tuan-tuan. Minta maaf cakap tuan-tuan, ni kita kata diri sendiri dulu. Kalut dengan benda lain. Tapi main semayang kita mesti nak cepat habis. Mesti nak cepat habis. Maka Nabi ajak. Nabi kata waktu hang sujud, tamak ninah. Waktu hang duduk di antara sujud pun, tamak ninah. Dan Nabi kata apa? Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Dan hang kena buat lagu ni, benda yang sama dalam setiap kali yang semayang. Yang tu. Dalam riwayat hadis yang lain, yang diceritakan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata apa? La tujzi'u salatu. La yuqimur rajul fiha sulbatu fir ruku' was sujud. Tidak sempurna semayang seseorang itu yang mana solat dia tidak meratakan punggung waktu rokok dan juga sujud. Bagi sama. Kan? Keterangan di atas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk cara semayang yang betul. Apabila bersolat tidak meratakan punggung waktu rokok dan juga sujud, maka batallah solat. Iaitu solat pada solat fardu, termasuklah tamak ninah, iaitu keadaan tenang, meletakkan setiap anggota pada tempat dia. Yang Nabi ajak dia ni sebab dia letak kalut sangat. Dia naik tak. Seolah-olah kita panggil dia mencuri waktu semayang. Mencuri waktu semayang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk manusia, aswa'un nas sariqatan, alladhi yasriqu min salatih. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Nabi kata seburuk-buruk manusia ni adalah orang yang mana mencuri waktu semayang dia. Macam mana pula yang dikatakan mencuri, kata Nabi, kata sahabat. Bagaimanakah yang dikatakan dengan mencuri dalam semayang? Maka Nabi kata la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yang mana waktu rokok dia tak sempurnakan rokok dia, dan sujud pun dia tidak menyempurnakan waktu sujud dia, dan yang tidak membaca Al-Quran pada solat dia. Rawahu Ahmad dan juga Imam Hakim. Yang dikatakan itu, tu banyak tafsiran yang menceritakan tentang sahun. Tuan-tuan, kalau semayang pun kena lagu ni, apatah lagi orang yang tak semayang.
Hak semayang pun kena celaan Allah. Fawailul lil musallin. Hak semayang pun Allah Ta'ala mengumpamakan golongan itu dengan golongan orang munafik. Apatah lagi orang yang tak semayang. Tuan-tuan. Jadi dalam bab ni, berkenaan dengan dosa besar yang kedua meninggalkan solat, fokus yang pertama iaitu perkemah balik semayang kita. Perkemah balik solat kita. Perkemah balik bacaan dalam solat. Perkemah balik perbuatan-perbuatan dalam solat. Waktu rokok buat betul-betul bagi ada tamak ninah. I'tidal pun sama, sujud pun sama. Dia macam ni cerita tuan-tuan. Kita buat ni bukan untuk orang lain. Kan? Kita buat ni bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga. Kan? Hang nak habuan yang hebat, buatlah cara yang hebat. Kita nak syurga Allah. Kita kat dunia pun kita nak yang hebat pun kita pulun. Nak mandi, nak bawa anak-anak bini mandi, tu bertam baru buka. Apa? Ekopak. Kan depa kata, "Ui mahal ustaz, oh mahal." Kan? Depa kata puas hati. Kan? Satu kepala apa RM84. Dewasa RM64 budak-budak. Terlayak liok. Tak apa ustaz, dia promo sampai hujung bulan 12 ni 30%. Contoh 30% kita kira tolak pergi tenang pergi lebih kurang RM60. Dewasa RM60, budak-budak RM40 contoh. Dia kata balui ustaz, oi balui, bayar tu macam-macam boleh main. Tu bagi yang mampulah. Kan? Dia kata balui. Tuan-tuan tengok, bayangkan, dia kata balui, sanggup dah effort, sanggup dah beli tiket dengan harga semakin apa. Dia pun sanggup walaupun kena kongsi yang kencing apa semua dalam tu kan. kan ekopak semua kan jenis kena mana orang kencing nak pergi toilet sangat, kadang-kadang tutuh dalam tu, orang tengah duduk mandi nak terkencing. Balas dalam kolam tu juga. Habis satu kena pergi pengunjung 5,000 orang pergi sekali masuk, 1,000 orang masuk. 300 kencing, kongsi kencing ramai-ramai. Tu pun orang banyak duit banyak duit tuan-tuan, kencing dalam kolam banyak duit Sonok punya pasal. Tuan-tuan bayangkan ni nak masuk benda syurga. Nak masuk syurga Allah. Syurga ni tuan-tuan kencing pun tak ada. Nak kait dengan kencing tu. Orang kencing berak pun tak ada. Kalau kita duk basah ekor tu dah sonok dah. Tambun ke apa ke semua tu dah rasa sonok dah. Nikmat syurga lebih daripada tu. Jadi usaha lebih. Kan tak lain tak bukan buatlah perkara yang Allah Ta'ala perintah. Terutamanya berkenaan dengan solat. Tu yang saya selalu tanamkan dalam diri dan kita boleh buat benda ni sama-sama. Kita buat ni tuan-tuan bukan untuk orang lain, semua untuk diri kita. Kalau hang berasa hang nak hidup atas muka bumi ni, bila mati nanti tak mau masuk syurga Allah, buatlah nak buat apa pun. Kan? Tapi kalau nak masuk syurga Allah, buat cara betul-betul nak masuk syurga Allah. Kan? Tapi saya yakin tuan-tuan tak ada seorang pun nak masuk neraka Allah melainkan arti hak mangkak 2-3 hari sudah ni ya. Yang dia nak ajak member dia masuk dalam neraka, hak dia tu mangkak sebab tak mengaji. Bukan tak mengaji, dia mengaji kot, cuma dia tak faham betul-betul. Kan tuan-tuan? Maka jaga solat, jagalah ketika mana kita melakukan ibadah, sebab ini merupakan perkara yang terawal akan disoal ketika mana dalam kubur nanti. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti tekan ini. Nanti kita akan sambung tahun depan. Oh, so macam bunyi macam lama tahun depan. InsyaAllah umur panjang kita jumpa tahun depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, yang batil itu batil. Lindungilah kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melalui jalan yang salah, berdosa dan batil itu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkasar bahasa tercuri masa yang Nabi minta maafnya tuan-tuan. Kelemahan saya sendiri, kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis suratul Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.